أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نفع وفهما مستقيما وهداية من الصبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أننا من نعرف أوامرك ونعرف نواهيك وعصمتك وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا وليفقهوا قال الشيخ المصري تعالى نفعنا بعلومه في الدارين atau diniatkan keduanya itu pada pertengahan wuduknya, maka hendaklah diistihdarkan niat wuduk pada ketika itu. Maka jika tiada, maka tiada sah kerana diperoleh sarif. Atau diniatkan keduanya. Jadi kita ulang balik masalah pada mas'alatun. Mas'alatun baris yang kedua. Katanya jika disertakan niat wuduk dengan menyejukkan badan atau menghilang daki. Disertakan niat wuduk, dia niat saja aku mengambil wuduk, kemudian niat itu disertakan kosak dianya, kosak nak menyejukkan badan dan juga nak atanya nak menghilangkan daki. Maka niat wuduk dia tu memadalah. Memada niat dia tu sah. Kenapa? Kerana hasil keduanya itu dengan niat wuduk. Kerana hasil keduanya itu mana wuduk dan menyejukkan badan atau menghilangkan daki itu dengan niat wuduk. Dengan semata-mata dia niat, dia kosak nak ambil wuduk, maka hasil keduanya, wuduk pun jadi, menyejukkan badan atau menghilangkan daki itu pun jadi. Dan jika tiada diniat sekalipun, walaupun dia tak kosak nak nak menyejukkan badan sekalipun, ia akan jadi. Atau diniatkan hanya bersejuk-sejuk atau menghilang daki, atas kosak dianya, basuh muka tu tidak ada niat mengambil wuduk. Dia basuh muka tu kosak hati dianya nak menyejukkan badan ataunya nak menghilangkan daki kat muka dia sahaja. Jawabnya tiada memada wuduknya. Niat wuduk dia tidak memadai sebab tidak ada niat wuduk. Hanya dia basuh muka, kosak hati dianya nak menyejukkan mukanya atau nak menghilangkan dakinya, daki daripada mukanya. Atau diniatkan keduanya pada pertengahan wuduk. Atau diniatkan keduanya atau diniatkan keduanya atau diniatkan keduanya itu pada pertengahan wuduknya, atau diniatkan keduanya itu pada pertengahan wuduk. Pada pertengahan wuduk tu maknanya selepas pada basuh muka lah. Tapi belum pada selesai daripada ambil wuduk. Contohnya
ketika dia basuh muka tu memang dia niat saja aku mengambil wuduk. Niat qasad nak ambil wuduk, niat mengambil wuduk. Kemudian apabila dia basuh tangan, apabila dia basuh tangan tu ada qasad nak menyucikan, nak menyejukkan tangan, artinya nak menghilangkan daki daripada tangan. Maka di situ dia katanya atau diniatkan keduanya itu pada pertengahan wuduknya, atau diniatkan keduanya wuduk, atau diniatkan keduanya itu menyejukkan badan, menghilangkan daki. Itu. Atau diniatkan keduanya itu mana dikosak, ada kosak di dalam hati dia, kedua-dua tu menyejukkan badan, yakni tanganlah, atau menghilangkan daki pada pertengahan wuduk, pada ketika dia nak mulai basuh tangan. Maka hukumnya, maka hendaklah diistihdarkan niat wuduknya. Kena hadir, kena ingat dalam hati katanya dia basuh tangan ni kerana wuduk. Pada ketika itu wajib diistihdarkan, dihadirkan niat, didatangkan niat di dalam hati dia pada ketika itu. Ketika ada qasad nak membasuh daki, menghilang daki atau menyejukkan tangan dia. Maka jika tiada istihdarkan niat wuduk. Maka jika tiada istihdarkan niat wuduk, maka tiada sah wuduknya. Kenapa tiada sah? Kerana diperoleh, kerana didapatkan sarif, perkara yang memalingkan daripada wuduk, ialah perbuatan adat. Sarif ialah perkara yang memalingkan daripada wuduk. Ialah perbuatan adat. Jadi maksudnya begini. Seorang itu dia ketika dia basuh muka, dia niat wuduk biasalah. Dia basuh muka, dalam hati dia pun qasad nak ambil wuduk, dia pun niat sajaku mengambil wuduk atau sajaku mengangkat hadas, basuh muka. Basuh muka, selesai daripada basuh muka. Apabila selesai daripada basuh muka tu, dia nak basuh tangan. Apabila nak basuh tangan tu, dia tengok tangan dia rasa panas, rasa apa kat tangan dia berpeluh ke masalah, maka dalam hati dia tu qasad nak basuh tangan tu, nak membasuhkan tangan tu, qasadnya nak menyejukkan, artinya nak menghilangkan daki-daki, kabut-kabut yang ada kat tangan dia. Dia pun basuh. Maka basuh atas qasad basuh tangan tu, atas qasad nak menyuci daripada daki atau nak mesejukkan akan lengan dia, tangan dia. Maka sekiranya kalau tidak ada qasad dan basuh kerana wuduk, maka tidak sah wuduk dia. Maka ketika itu wajib, jadi maksudnya wajib dia basuh tangan tu, jangan ingat nak menyucikan tangan dia daripada umpama daki atau nak menyejukkan tangan dia, itu tak boleh. Sebab apa? Sebab asal dia niat wuduk ketika basuh muka, tetapi apabila basuh tangan tu ubahkan qasad, tu sarif. Dia ubahkan qasad niat dia tu kepada wuduk, daripada wuduk, asalnya ambil wuduk kepada nak menyucikan daripada daki atau nak menghilangkan kabut-kabut atau nak menyejukkan. Sekiranya kalau ada qasad dan begitu, mesti dia basuh sekali lagi. Kemudian basuh sekali lagi itu, dan ingat dalam hati katanya basuh lengan tu ialah kerana wuduk. Basuh wuduk lah. Bukan basuh nak menghilang daki. Itulah maksud katanya, hendaklah diistihdarkan niat. Jadi datang balik. Ingat kepada nak ambil wuduk tu, mesti datang balik. Kalau tidak basuh lengan, jadi basuh nak menyucikan daripada daki. Jadi kena basuh atas qasad kata perbuatan wuduk.
Begitu. Jadi begitulah masalah mana-mana sekalipun ketika selepas pada basuh muka, walaupun dia niat dah betul, dah kena cara, basuh muka saja aku mengambil wuduk, kosak dia pun nak ambil wuduk. Kemudian apabila dia basuh tangan, mesti kena ada dalam hati dia tu basuh kerana wuduk, kerana perbuatan wuduk. Kalau tidak, tak jadi basuh tangan. Tak dikirakan. Macam inilah kalau kita solat. Kita solat selepas pada kita baca surah Fatihah. Selepas pada kita baca surah Fatihah, kita sedang baca surah, artinya belum lagi baca surah masalah, tiba-tibanya ada barang jatuh ke depan. Maka dia tunduk untuk nak ambil barang yang ada kat lantai. Dia tunduk tu kosak dianya untuk nak ambil barang yang ada kat lantai. Dia pun tunduk. Apabila tunduk tu jadi rupa rokok. Dia pun teruskan rokok. Maka rokok itu tidak memada. Sebab apa? Sebab dia tunduk turun ke rokok, ke perbuatan rokok. Sebenarnya bukan kosak rokok perbuatan sembahyang. Bahkan dia tunduk tadi tu untuk nak jemput, nak ambil barang yang ada kat lantai. Atau dia terkejut. Contohnya, dia Sami'allahu liman hamidah. Dia ni orang yang jadi tak boleh dengar suara kuat-kuat. Dia mudah jadi terkejut. Maka selepas Sami'allahu liman hamidah, tiba-tiba datang suara halita. Dia terkejut. Apabila terkejut tu, dia turun. Turun-turun jadi sujud. Jadi turun sujud dia tu dengan tidak ada kosak nak sujud. Bahkan terkejut. Artinya turun sujud dianya asalnya nak ambil barang yang ada kat lantai. Kemudian apabila dia turun tu, tengoknya dah turun dekat dengan lantai, maka dia pun jadi ke sujud. Maka itu tidak memada. Mesti bangun balik. Turun sujud balik, kosak. Jadi pendek katanya nak turun sujud, nak rokok, nak mana-mana daripada perbuatan tu, atau jalan kosak perbuatan sembahyang. Begitu juga kalau di dalam sujud, tiba-tibanya bangun duduk dengan kosak lain atau dengan terkejut. Dia sedang sujud tu, kemana dia rasa macam ular datang dekat dia, dekat kepala dia, dia pun bangun. Bangun tu bukan kosak nak bangun duduk kerana perbuatan sembahyang tu tidak. Bukan kerana terkejut kepada ular masalah. Maka itu tak jadi, mesti turun sujud balik dan bangun duduk balik. Begitulah. Maka di sini pun demikian. Selepas pada basuh muka, dia basuh tangan. Kalau ketika basuh tangan tu, kalau ada kosak nak menghilangkan dakikan kekotoran yang ada pada tangan, tidak ada langsung kosakan dalam hati katanya ini perbuatan wuduk, basuh tangan kerana wuduk, maka basuhan itu tidak memadai kerana diperoleh sarif. Lalu tu dia kata wajib diistihdarkan, bukan kata kena niat balik tu, bukanlah. Istihdarkan niat tu bagi teringatlah hati katanya basuh tangan ini perbuatan wuduk. Ingat balik, jadi sedar balik katanya basuh tangan ni dalam perbuatan wuduk. Dia di dalam masih dalam mengerjakan perbuatan wuduk. Sedar balik. Begitu ya. Sebab yang niat dah tadi pada masa pada masa basuh muka tu saja aku mengambil wuduk di tangan, tak payah niat balik. Tetapi maksudnya ketika basuh tangan tu jangan semata-mata kosak dengan basuh, tujuan basuh tu nak menyejukkan badan atau nak menghilangkan daki pada lengan dia tu, itu tak memadai. Begitulah rupa masalahnya. Jadi mana-mana perbuatan sama, sembahyang, wuduk sama. Kita selepas pada apabila rokok tu kerana perbuatan solat. Kalau rokok kerana lain, maka tak memadai. Kita i'tidal kerana perbuatan solat. Tapi kalau jadi i'tidal kerana lain daripada kosak nak i'tidal perbuatan solat, maka tak jadi i'tidal.
Begitulah. Basuh tangan pun begitu. Sapu kepala. Contohnya, contohnya selepas pada dia basuh tangan. Selepas pada dia basuh tangan tu, dia basah, selepas pada basuhkan dua-dua tangan, dia basahkan tangan dia. Basahkan tangan dia, tiba-tiba dia terasa macam lalat ada kat rambut dia. Artinya ada lebah, ada madu, ada lebah masalah, ada hinggap kat rambut dia, kat kepala dia. Maka dia pun nak buang. Dia buang lalat ke semut ke apa dia kat kepala dia, dia buang gini. Dia buang. Apabila dia buang tu, maka tangan dia basah, maka jadi tersapu. Maka jadi tersapu. Tetapi jadi tersapu tu atas kosak nak buang lalat, atasnya semut, atasnya sampah yang ada kat kepala. Maka itu tak jadi kata sapu. Tak jadi sapu kepala. Tak jadi sapu kepala yang rukun wuduk tu tak jadi. Sebab apa? Sebab jadi tersapu kerana dia kosaknya nak buang benda di atas kepala dia. Maka itu tak memadai. Maknanya mesti dia sapu balik atas kosak katanya perbuatan wuduk. Itu maksud katanya mestilah, wajiblah, hendaklah diistidrarkan niat wuduk. Jadi maknanya nak bagi katanya, maksud dia nak katanya sapu kepala tu atas jalan kosak ambil wuduk. Dalam perbuatan wuduk bukan jadi sapu kepala dengan sebab tertentu tangan dia ketika dia nak buang sampah kat kepala atau lalat semut kat kepala tu, itu tak jadi. Itulah maksudnya. Habis. Maka bersalah-salahan pada orang yang menyengutukan ibadat dengan lain daripada ibadat. Apa lain? Yakni adat. Jadi perbuatan yang bukan ibadat tu dikatakan adat kesemuanya. Walaupun jarang-jarang kita buat sekalipun. Walaupun kita jarang-jarang buat sekalipun, dikatakan adat kesemuanya. Seperti apa dia? Buang sampah daripada kepala yang kata tadi ni. Bukan selalu kita buat lah. Kalau tak kena sampah, kita tak buang. Seperti setengah-setengah orang tu, seumur hidup dia nega dia tu seumur hidup satu kali aja. Tapi dikatakan bernega itu bukan ibadat. Maka dipanggil adat kesemuanya. Ibadat tu maknanya buatkan kerana nak taat pada Allah. Buat akan perkara yang disuruh oleh Allah. Ibadat tu ialah kita mengerjakan perkara yang diperintah, yang disuruh oleh Allah. Suruh wajib atau suruh sunat. Itu ibadat. Maknanya lain pada itu tu bukan dia ibadat. Masalah dia katanya maka bersalah-salahan. Ini ada bersalahan di sisi ulama, bersalahan pendapat ulama pada orang yang menyengutukan ibadat dengan lain daripada ibadat. Contohnya kita nak bagi gambaran yang besar-besar, yang senang nampaknya, seorang itu dia pergi ke Mekah. Maka pergi ke Mekah tu untuk apa? Untuk buat haji ke? Untuk tujuan apa? Itu dia, di depan tu dia kata ba'is. Yang menggerakkan hati dia pergi ke Mekah tu apa perkara? Buat haji. Kalau itu ibadat. Berniaga. Berniaga nak pergi jual-jual benda kat sana. Musim haji. Itu adat. Maka sekiranya kalau ada mengutu, dia pergi ke Mekah, nak buat haji pun nak, berniaga pun nak juga. Contohnya, dia pergi ke Mekah, ada tujuan nak buat haji dan bawa barang juga untuk nak berniaga sana.
Ha. Maka bersalah-salahan pada orang yang menyengutukan ibadat dengan lainnya lain daripada ibadat. Maka kata Imam Ghazali, ni pendapat bagi Imam Ghazali, katanya jika banyak ba'is akan akhirat. Yani akhirat tu ibadatlah. Maka jika banyak ba'is, ini perkara yang membangkitkan hati, perkara yang menggerakkan hati, perkara yang menarikkan hati dia, itu banyak sebelah balik akhirat. Maka diberi pahala, maka dapat pahala. Contohnya banyak sebelah balik akhirat. Contohnya kalau tanya dia tu, kau nak pergi ke Mekah ke? Ya, nak pergi ke Mekah. Apa tujuan kau nak pergi ke Mekah? Dia jawab tu, tujuan yang asalnya nak buat haji atau nak buat umrah. Lepas tu habis tu kata nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji, kenapa barang banyak ni? Dia kata samilan berniaga. Jadi menega tu samilan. Jadi tujuan yang asal yang berat sebelah balik nak ibadat haji. Tapi barang banyak tu samilan berniaga. Kalau ada orang nak beli, saya jual. Kalau tak ada, saya boleh buat haji. Jadi pentingnya nak buat haji. Walaupun barang yang dia bawa tu tak laku sekalipun, tak rasa susah hati. Jadi tujuan besarnya ialah nak buat haji. Menega sikit-sikit, maknanya samilan. Jadi maknanya kalau tak nak buat haji tu, dia tak jadi menega lah. Dia tak pergilah ke Mekah tu. Jadi menega tu atas jalan samilan saja. Maka haji dia tu dapat pahala. Sekiranya kalau sama berat, maka tak dapat pahala. Mana pergi ke Mekah ni, tujuan nak buat haji, lagi-lagi tujuan nak berniaga. Tujuan nak berniaga. Maka itu kalau sama berat, mengikut Imam Ghazali, tak dapat pahala. Kalau berat sebelah balik dunia, sebelah balik akhirat, dunia tu adat, akhirat tu ialah ibadat. Maka sekiranya kalau berat sebelah balik berniaga masalah, nak pergi ke Mekah, pergi kerana apa? Kerana nak berniaga. Haji atau umrah samilan. Penting saya boleh berniaga. Ada masa saya buat haji, ada masa saya buat umrah. Tak ada masa tak buat. Pentingnya pergi nak berniaga. Maka pergi nak berniaga saat itu, maka tak dapat pahala. Jadi umrah dia tu tak dapat pahala. Sebab dia pergi tu tujuan nak berniaga. Jadi tujuan yang besarnya, banyak atau berat sebelah balik dunia. Maka tak dapat pahala. Itulah kena jaga tu. Masalah samilan tu tengok berat sebelah mana. Sebab kita kalau pergi ke Mekah semata-mata nak buat haji kerana Allah. Itu barulah dapat pahala. Artinya berat sebelah balik ibadat daripada adat. Barulah jadi ada ikhlas kepada Allah. Maka akan didapat pahala. Maka dapat pahala tu kalau kerana Allah semata-mata, kalau tak buat haji, kalau tak ingat nak buat haji, nak iktikaf dalam Masjid Haram, kalau tak ingat nak buat umrah, tak pergi ke Mekah. Jadi kita pergi ke Mekah tu tujuannya nak haji atau nak kepada umrah atau nak boleh semayang fadilah semayang dalam Masjid Haram, maka itu kerana Allah. Maka itu dapat pahala. Kalau kerana lain, dia ibadat adat ni, dia tak dapat pahala semata-mata dia. Begitu. Dan jika banyak ba'is yang lainnya lain pada akhirat, tiada diberi pahala. Begitulah. Kalau banyak berat sebelah balik mana. Maka dan diiktimadkan dia akan kata Imam Ghazali, Ramli di dalam Nihayah. Ini yang diiktimad oleh Syekh Ramli di dalam Nihayah. Dia iktimad, dia berpegang dengan perkataan Imam Ghazali. Kata Syekh Ibn Hajar di dalam Tufah.
diberi pahala akan qadar qasad ibadatnya jua. Dan jika disekutukan dengan ria sekalipun, sama ada terbanyak qasad ibadat atau bersamaan. Jadi di sisi Ibnu Hajar lain sikit daripada Imam Ghazali. Dia katanya diberi pahala tu berilah qadar, dia katanya diberi pahala akan qadar qasad ibadat. Ini beri pahala sedikit ke banyak mengikut qadar qasad ibadat dia tu sakat mana. Tengok. Dia contohnya kalau kita nak kira persen, dia kalau sama-sama berat tu 50-50 kita katanya. Maka dia beri pahala sekadar ada niat dia tu lah. Qasad ibadat, qasad akhirat dia tu lah. Contohnya kalau tadi, dia tujuan yang penting dia pergi ke Mekahnya ialah nak berniaga. Tapi ada juga tu sambilan qasad dianya ialah sambilan buat umrah. Jadi kita katanya kalau nak kira persennya maknanya 80 nak berniaga, 20 umrah. Dia capur begitu. Maka diberi pahala sekadar 20% itu ialah. Begitu ya. Kalau katanya tujuan asalnya nak buat umrah, sambilan berniaga. Contoh kita kata 80 kerana nak umrah, 20 kerana nak berniaga. Maka 80 itulah diberi pahala qadar tu, tak 100%. Kalau kata dia pergi itu ikhlas semata-mata nak buat haji atau buat umrah, tak ada kerana lain. Kalau tak boleh buat haji, tak boleh buat umrah, dia tak pergi. Perbuatan lain, sambilan lain tu, sambilan dunia tu tidak ada. Maka itu yang 100% itu barulah dapat pahala haji penuh-penuh. Dapat pahala umrah penuh-penuh. Begitu. Kemudian dia katanya sekalipun sama ada dan jika disekutukan dengan ria sekalipun. Disekutukan dengan ria sekalipun, maka sekiranya kalau ada qasad ibadat walaupun sedikit dapat pahala sekadar sedikit itulah. Jadi ria tu nak menunjuk, nak bagi orang nampak, nak bagi orang pandang kepada dia, dia qasadnya begitu. Contohnya dia baca Quran. Dia baca Quran tu tujuan yang dia rasa semangat nak baca Quran tu sebab ada orang nak dengar. Kalau tidak ada orang nak dengar dia baca Quran, dia tak nak baca sangat. Baca juga tapi tak rajin semacam ni lah. Tak semangat macam ni lah. Jadi maknanya berat sebelah balik nak menunjuk ke orang. Ikhlas ada juga sikit-sikit. Maka dapat pahala sekadar ada ikhlas tu lah. Itulah jadi masalahnya, itu masalah ria, masalah apa ni kita kena jagalah. Contohnya kalau kita jadi imam. Biasanya kalau jadi begini kita kena jaga. Kalau kita jadi imam, makmum kita tak ramai, ada seorang atau ada dua, kita tidak baca surah yang pendek, tidak mengelakkan suara, baca begitu-begitu ya. Tetapi apabila makmum kita tu ramai, kita dah mulai rasa semangat nak baca surah panjang, rasa semangat nak mengelakkan suara, nak mengelakkan bentuk bacaan, nak sambung dengan syekh tu syekh ni, ada semangat. Jadi maknanya untuk nak menunjuk kepada makmum akan keelakkan bacaan, elok bacaan kita, elok suara kita. Nak menunjuk katanya kita ni orang ingat Quran. Itu ria. Maka sekiranya kalau langsung tidak ada ikhlas kerana Allah, maka itu tak dapat pahala. Tapi kalau ada juga sedikit-sedikit daripada ikhlas tapi banyak nak menunjuk dah. Maka itu ada ria, ikhlas ada sedikit. Maka dapat pahala sekadar sedikit tu lah. Mana-mana perkara ini kalau kita mengikut mengikut pendapat bagi Ibnu Hajar boleh tahanlah. Biasanya orang kitanya kalau ada ria sekalipun ada juga ikhlas tapi tak
tak ikhlas tidak 100%. Kalau ada ikhlas tak 100%, ada nak menunjuk juga, ada ikhlas juga. Nah, capu-capu, maka sekadar tu yang dapatnya. Sebab tu nak dapat pahala penuh-penuh, itulah. Contohnya dia nak jumpa dengan imam. Lalu tu dia datang Jumaat. Datang Jumaat, kalau tak datang Jumaat, tak datang ke masjid. Tujuan dia datang ke masjid nak ada urusan dengan orang yang jadi imam. Maka datang berjemaah dia tu, tu tengoklah. Bukan ikhlas lagi. Dah bukan ikhlas. Bahkan tujuan yang menggerakkan hati dia datang ke masjid sembahyang berjemaah untuk apa? Untuk senang nak berjumpa dengan imam. Dia kita keluar daripada rumah nak datang masjid jemaah kerana Allah, bukan kerana nak jumpa dengan imam. Tapi kalau sambilan tu, tengoklah. Kalau kita katanya biarkan. Kita tujuan biasa kita datang masjid biasanya. Ada urusan nak jumpa sambilan, kalau tak jumpa pun tak ada masalah. Kalau jumpa lagi ada, kalau ada rezeki jumpa. Maka semata-mata kita datang masjid kerana nak berjemaah, itu dapat pahala penuh-penuh. Itu tengok. Jadi sebab tu dalam syarah Sawi bagi Jahrah Tauhid, dia katanya jaga-jaga nak jadi ria di situ. Ibadat mana? Kalau kita seorang tak semangat. Kalau kita buat seorang tu tak jadi buat. Artinya tak semangat. Tetapi dengan sebab beramai-ramai kita jadi rajin, kita jadi semangat, kita boleh buat banyak. Jadi buat banyak kita kerana Allah ke, kerana orang ramai ke, itu nak soalnya di situ. Maka itu dia kata jaga. Itu orang sekarang banyak jadi begitu. Itu dalam Syarah Sawi itu dia ada sebut begitu. Dia katanya masalah tu kena jaga. Kita kena tahu diri kita sendiri. Kalau seorang kita tak semangat nak buat. Atau buat tak jadi sempurna. Tetapi dengan sebab orang ramai, kita jadi semangat nak buat. Maka semangat nak buat kerana Allah ke kerana orang ramai. Kalau bukan kerana Allah, bukan dia ikhlas. Itu kita kena jagalah di situ. Sebab tu ada setengah orang tu dia cakap kata kalau pergi pak ramai semangat nak buat ibadat. Jadi semangat nak buat ibadat tu kerana Allah ke kerana orang ramai. Kalau kerana orang ramai bukan kerana Allah, itu bukan ikhlas. Tapi ada jugalah nak buat tu semangat nak buat tapi kerana orang ramai, tapi nak ibadat pun ada juga, tapi nak cerita kata ikhlas dia tu dah bukan 100%. Sebab kalau dia seorang-seorang, dia tak semangat nak buat. Macam dia duduk dalam keadaan orang ramai. Maka itu pun kena jaga. Jadi maknanya rupa ikhlas dia tak 100% lagi. Kalau takutnya beginilah. Kalau dia seorang dia tak buat. Apabila ada orang, dia buat. Maka itu buat kerana ada orang. Bukan buat kerana Allah. Kalau tak ada, contohnya sembahyang tarawih. Kalau harap dia ada seorang-seorang kat rumah, dia tak solat tarawih. Tetapi kalau ada orang ramai, dia solat. Jadi solat dia tu kerana orang ramai. Sebab kalau biarkan dia seorang diri tu, dia tak solat. Maka itu maknanya tidak ada langsung tu ikhlas. Kalau kita katanya, kalau tak ada orang, buat juga tapi kurang semangat sikit. Kalau orang ramai, penuhlah semangat dia tu. Jadi ada juga ikhlas, ada juga bukan ikhlas. Itu capu-capu. Maka Ibn Hajar dia katanya dapat pahala, diberi pahala sekadar ada ikhlas dia. Qasad dia. Kalau mengikut Imam Ghazali tadi berat. Yang nak dapat pahala kalau berat sebelah balik ibadat akhirat saja. Kalau berat sebelah balik dunia, balik adat, walaupun ada kerana akhirat juga, tapi sedikit. Itu tak dapat pahala. Itulah maka masalah nak dapat pahala tu susah juga.
Sebab tu jangan fikir katanya ambil wuduk sembahyang apa puasa apa semuanya semata-mata cukup syarat dan rukun itu sekadar untuk nak lepas daripada tuntutan wajib. Pahala nak dapat ke tidak, itu ikhlas ada ke tidak. Sebab tu sembahyang disunat kata lillahi ta'ala. Kerana Allah, bukan kerana orang ramai. Bukan kerana tu, kerana ini. Lain pada Allah. Sebab kerana lain, kalau bukan lain pada kerana Allah, tak dikatakan ikhlas. Nak dapat pahala dalam ibadat, syaratnya ikhlas. Begitu. Sebab tu kita kena jagalah apabila kita nak buat ibadat, nak apa pun kita kena jaga. Sebab tu jadi adat sekarang tu jadi susah nak katalah. Contohnya apabila dia buat kebajikan banyak-banyak kepada sebuah masjid, masalah nak bagi catat nama kat dinding masjid. Tu kita nak apa? Nak bagi orang tahu kata dialah yang membangun. Tu nak bagi orang tahu lah, bukan kerana Allah lah. Kerana nak bagi pandang kepada orang ramai. Maka itu bukan kerana Allah. Sebab itulah kita tutup. Sebab tu setengah-setengah orang tu kata dibantu oleh seorang hamba Allah. Tujuan dia tutupkan nama tu nak apa dia? Nak bagi kita tu ikhlas. Baiknya begitulah. Sembunyikan. Jangan ni ada setengah-setengah tu maaflah. Tapi kalau ada tu mesti diubahkan. Nak bagi ada nama dia pula kat dinding tu. Kata dialah yang mutabarak, dialah yang membantu, dia yang paling banyak. Itu membatalkan pahala. Membatalkan pahala ibadat dia, sedekah dia apa semuanya, tak jadi pahala sebab kerana nak kenamaan, bukan kerana Allah. Tapi sekarang tu dah jadi adat. Kita apabila tahu begini, tak benda-benda yang adat dalam masyarakat kita ada kalanya tak disukai oleh syarak. Tak kena dengan syarak. Membatalkan pahala pun ada. Jadi sedekah pun tak dapat pahala sedekah. Kalau tidak ada ikhlas. Maka untuk hari ini kita sekadar itu. InsyaAllah kita sambung pada katanya mas'alatun jika seorang mengambil wuduk pada tepi air yang banyak. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nastaghfiruka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'na